beli apa lagi ya? Kot dah beli, cermin mata dah beli, kasut pun dah beli. Banyak pula pilihan. Senang betul ya sekarang. Online je, kita dah boleh beli macam-macam. Hai, bertemu kita lagi di channel Encik Aki. Pergilah. Apa yang cikgu nak ajar hari ni? Jom, teruskan bersama cikgu. Murid-murid, apakah perkaitan set induksi yang telah cikgu berikan sebentar tadi dengan topik pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini, kita akan mempelajari tema 9, iaitu ekonomi dan pengurusan keuangan. Cikgu telah memilih pembelian dalam talian di bawah unit 18, iaitu urus tadbir keuangan. Dan cikgu memilih aspek tata bahasa, iaitu standard pembelajarannya ialah SP 5.6.1, yang mana kita akan menganalisis dan membetulkan kesalahan ayat mudah. Baiklah, kesalahan apa yang ingin kita cari? Jom kita tonton video yang telah cikgu hasilkan, iaitu perbualan antara Raihana dan Nazran. Jom kita saksikan. Selamat pagi, Encik. Saya Raihana. Selamat pagi, Raihana. Encik, saya berminat dengan majalah ekonomi berwarna jingga yang bernombor kod IM003 serta IM027. Apa stok yang masih ada? Majalah yang dikehendaki oleh saudari masih ada stok. Untuk pengetahuan saudari, majalah IM003 yang baru berkulit tebal. Saudari setujukah untuk membelinya? Benar, saya bersetuju untuk membeli kedua majalah tersebut. Cara membuat pembayaran bagaimanakah? Minta saudari boleh membuat pembayaran di Bank Simpanan Nasional. Nombor akaun bank ialah 1441256789 12345. Pembelian akan terbatal jika pembayaran tidak dilakukan dalam tempoh 24 jam. Oh, begitu. Saya akan memaklumkan tentang pembayaran tersebut kepada Encik setelah membuat transaksi di bank. Bolehkah saudari memberikan alamat berimel yang lengkap? Baiklah, saya akan berikan bersama-sama pembayaran bukti. Terima kasih. Sama-sama. Begitulah tadi dialog perbualan antara Raihana dan Nazran berkaitan dengan pembelian buku. Jadi pada zaman sekarang ya murid-murid, sudah mudah untuk kita untuk membeli secara dalam talian. Apatah lagi dalam keadaan kekangan COVID yang berlaku pada masa ini. Jadi kita nak membeli apa-apa sangat mudah. Namun ada kebaikan dan keburukannya juga. Tapi pada hari ini, cikgu akan fokus kepada kesalahan yang terdapat dalam dialog yang telah kita dengar sebentar tadi. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1, muka surat 107 dan ambil buku dan juga pen untuk membuat catatan. Jom sama-sama kita belajar. Baiklah murid-murid, inilah teks pembelian dalam talian yang telah kita dengarkan sebentar tadi. Jadi mari kita lihat kembali dan kita cari sama-sama apakah kesalahan yang terdapat dalam dialog-dialog yang telah diberikan. Pembelian dalam talian. Raihana, selamat pagi Encik. Saya Raihana. Jadi tiada sebarang kesalahan di sini. Nazran menjawab, selamat pagi Raihana. Juga tiada kesalahan ya. Seterusnya, Raihana, Encik, saya berminat dengan majalah ekonomi berwarna jingga yang bernombor kod IM003 serta IM027. Apa stok yang masih ada? Di sini pun tiada sebarang kesalahan.
Nazran menjawab, majalah yang dikehendaki oleh saudari masih ada stok. Untuk pengetahuan saudari, majalah IM003 yang baru berkulit tebal. Di sini juga tiada sebarang kesalahan yang kita temui. Saudari setujukah untuk membelinya? Ada tak kesalahan di sini? Ada ke tidak? Jadi ada ya. Okey, di sini kita nampak. Di sini adalah persoalan. Cuba kita lihat sama-sama. Saudari setujukah untuk membelinya? Apa yang tiada? Di sini bila kita lihat persoalan atau ada kata tanya, maka di hujungnya perlu diletakkan apa murid-murid? Tanda soal. Inilah jawapannya ya. Tanda soal perlu diletakkan. Okey, kita lihat kepada ayat Raihana. Raihana, benar, saya bersetuju untuk membeli kedua majalah tersebut. Cara membuat pembayaran bagaimanakah? Di sini terdapat kesalahan yang begitu ketara dalam ayat ini, iaitu kita boleh lihat yang pertama, benar, tidak sesuai. Benar adalah menjawab persoalan betul atau tidak. Jadi di sini bila ditanyakan setuju tak nak beli, so kita boleh jawab ya atau tidak. Jadi jawapan yang betul di sini adalah ya. Ya, saya bersetuju. Ini jawapan yang betulnya. Jadi seterusnya, saya bersetuju untuk membeli kedua majalah. Salah ya, sepatutnya jawapannya adalah kedua. Jawapannya tuliskan di situ. Kedua. Dan satu lagi kesalahan, cuba kita tengok pada ayat yang terakhir. Cara membuat pembayaran bagaimanakah? Di sini cikgu nak tekankan, jika ada kata tanya dalam ayat, kata tanya itu perlu dia ada di hadapan ayat, tidak sesuai di belakang ayat. Jadi jawapan yang betulnya adalah bagaimanakah cara membuat pembayaran. Ini adalah jawapan yang betul. Baiklah, kita teruskan lagi. Nazran minta saudari boleh membuat pembayaran di Bank Simpanan Nasional. Dalam ayat ini ada kesalahan apa? Yang pertama, minta saudari tidak sesuai. Sepatutnya kita boleh ganti dengan jawapan mohon. Mohon saudari, kita memohon kepadanya. Betul ya? Okey, seterusnya juga kita ada kesalahan kata nama khas. Bank Simpanan Nasional, di mana depannya perlu kita tuliskan dengan huruf besar. Kita perlu gantikan B huruf besar, S huruf besar dan N huruf besar. Okey. Seterusnya, nombor akaun bank ialah 14124567891234. Tiada kesalahan. Pembelian akan terbatal jika pembayaran tidak dilakukan dalam tempoh 24 jam. Tiada juga sebarang kesalahan di sini. Baiklah, kita tengok Raihana jawab apa. Oh, begitu. Murid-murid nampak tak di sini? Oh, ada tanda seruan dekat situ belakangnya. Jadi tidak sesuai. Sepatutnya tanda seruan perlu hadir di akhir ayat tersebut. Oh, begitu. Kita tanda seruan kat situ, baru kita titik. Kita lihat ayat seterusnya. Saya akan memaklumkan tentang pembayaran tersebut kepada encik setelah membuat transaksi di bank. Apa yang salah di sini? Berlaku kesalahan. Apa? Kita nampak dekat sini, memaklumkan tentang. Tidak sesuai. Ini sudah lewah. Kita boleh tulis jawapannya sama ada maklumkan tentang atau kita hanya tulis memaklumkan. Ini sahaja dua jawapan yang mungkin kita boleh bagi. Jawapan lain tidak boleh. Seterusnya, bolehkah saudari memberikan alamat beremail yang
lengkap. Adakah ini betul murid-murid? Sudah tentu salah di perkataan beremail. Tidak perlu ada imbuhan ber. Bolehkah saudari memberikan alamat email yang lengkap? Itu dia. Okey, kita tengok Raihana jawab apa. Baiklah, saya akan berikan bersama-sama pembayaran bukti. Terima kasih. Kesalahan apa kita jumpa di sini? Pembayaran bukti. Apa sebabnya? Ini adalah kesalahan hukum DM. Okey, di mana kita perlu memberikan dulu perkara yang perlu diterangkan dulu di depan. Maksudnya, kita perlu tuliskan bukti pembayaran. Dan Nazran menjawab sama-sama. Jadi, inilah hasil pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita mencari kesalahan ayat atau tanda baca yang mudah dalam petikan atau teks dialog yang telah diberikan. Jadi murid-murid, sebagai latihan tambahan, ini adalah latihan di luar kotak ya. Okay. Kita ambil latihan Toroka Minda. Okey, cikgu nak kamu buat kebaikan dan kelemahan pembelian dalam talian. Sebab itu cikgu tak terangkan pada awal tadi. Kerana cikgu nak kamu buat. Kamu buat dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Ada berapa jenis peta pemikiran? 8 bukan? Tengok seperti contoh yang cikgu berikan. Okey. Anda boleh pilih antara 8 yang tersebut, yang mana satu yang paling sesuai. Agak-agak yang mana? Cikgu tak nak berikan jawapan. Jadi, cuba buat sebagai latihan ulang kaji di rumah. Dan sekarang kamu ada internet, kamu boleh dapatkan maklumat di internet. Apakah kebaikan pembelian secara online? Apakah keburukan pembelian secara online? Mungkin bila soalan karangan diberikan, kamu boleh menjawab kemudian hari. Baiklah, sekian saja pengajaran cikgu pada hari ini, iaitu aspek tata bahasa SP 5.6.1, menganalisis dan membetulkan kesalahan ayat mudah. Semoga memberi manfaat kepada anak-anak semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.